Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali dengan soalan Yang Berhormat Gopeng, Bintulu, Dungun, Puchong, Sarike, Permatang Pauh, Libaran, Bacok, Johor Bahru, Muar dan Pandan yang turut menyentuh isu yang sama. Untuk makluman ahli yang berhormat, jumlah pegawai perubatan adalah seramai 55,981 orang, iaitu 32,885 orang pegawai lantikan tetap yang merangkumi 26,892 orang pegawai perubatan lantikan tetap dan 5,993 orang pakar perubatan lantikan tetap. 23,096 orang pegawai lantikan kontrak yang merangkumi 23,077 orang pegawai perubatan lantikan kontrak dan 19 orang pakar perubatan lantikan kontrak. Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, perincian doktor yang telah meletak jawatan sejak tahun 2016 hingga Jun 2021 adalah seperti berikut. Pakar perubatan seramai 948 orang, iaitu 158 orang pada tahun 2016, 170 orang pada tahun 2017, 198 orang pada tahun 2018, 229 orang pada 2019, 161 pada 2020 dan 32 orang sehingga Jun 2021. Pegawai perubatan seramai 4,028 orang, iaitu 874 orang pada 2016, 869 orang pada 2017, 734 orang pada 2018, 915 orang pada 2019, 534 orang pada 2020 dan 102 orang sehingga Jun 2021. Tuan Yang Di-Pertua, Akta Perubatan 1971 menetapkan bahawa graduan perubatan yang telah mendapat pendaftaran sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia ataupun MMC perlu diberi peluang untuk menjalani latihan siswazah oleh pihak kerajaan. Sebelum tahun 2016, semua graduan perubatan yang menjalani latihan siswazah di Kementerian Kesihatan Malaysia telah dilantik secara tetap oleh kerajaan. Walau bagaimanapun, peningkatan mendadak graduan perubatan semenjak tahun 2016 telah menyebabkan tekanan tinggi untuk meneruskan pelantikan tetap. Sebagai gambaran, antara tahun 2009 hingga 2015, keluaran graduan perubatan hanya sekitar 3,000 setahun. Tetapi bermula tahun 2016, jumlah keluaran graduan perubatan adalah antara 5,000 hingga 6,000 orang setiap tahun. Berdasarkan perkembangan ini, kerajaan pada 13 Oktober 2016 telah memutuskan supaya graduan perubatan ditawarkan pelantikan secara kontrak bagi menjalani latihan siswazah dan melengkapkan khidmat wajib selaras dengan obligasi di bawah Akta Perubatan 1971. Selepas melengkapkan latihan siswazah dan khidmat wajib, graduan perubatan mengharapkan supaya mereka diserap sebagai pegawai perubatan lantikan tetap. Walau bagaimanapun, berikutan pelaksanaan dasar kawalan saiz perkhidmatan awam dan kawalan perbelanjaan kewangan secara berhemah, bukan semua graduan perubatan yang melengkapkan latihan siswazah dapat dilantik secara tetap disebabkan perjawatan yang terhad. Buat masa ini, pegawai perubatan lantikan kontrak diberi emolumen yang setara dengan pegawai lantikan tetap. Daripada aspek pemberian kemudahan lain seperti kemudahan cuti, perubatan, kuartus, pinjaman kenderaan dan komputer, perkara ini diberi berdasarkan peraturan yang berkuat kuasa. Selain itu, pegawai perubatan lantikan kontrak turut mendapat kemudahan cuti seperti cuti rehat, cuti sakit, cuti haji, cuti bersalin, cuti tanpa rekod isteri bersalin, cuti tanpa rekod kematian ahli keluarga terdekat dan cuti tanpa rekod perayaan. Pegawai perubatan lantikan kontrak juga telah dipanjangkan kemudahan rawatan perubatan kepada ibu bapa mulai tahun 2016. Manakala pada 14 Julai 2021, kerajaan juga telah bersetuju
dengan pemanjangan cuti tugas khas perubatan hazard leave, cuti TB serta tambang mengunjungi wilayah asal kepada pegawai perubatan lantikan kontrak. Bagi menangani masalah yang dihadapi oleh doktor kontrak, kerajaan pada 14 Julai 2021 telah bersetuju supaya pegawai perubatan lantikan kontrak yang telah melengkapkan khidmat wajib 2 tahun dilanjutkan tempoh kontrak untuk 2 tahun lagi bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan dan membolehkan pegawai membuat persediaan bagi menyambung pengajian kepakaran. Selain itu, dalam tempoh 2 tahun lanjutan kontrak ini, sekiranya pegawai ditawarkan pengajian kepakaran, maka pegawai akan ditawarkan kontrak lanjutan selama 4 tahun lagi untuk melengkapkan pengajian kepakaran. Kerajaan juga bersetuju agar KKM dan agensi berkaitan menyediakan satu pelan komprehensif yang merangkumi tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang bagi menangani isu doktor kontrak ini. Sehubungan dengan itu, satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan pada 20 Ogos 2021.